الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، بسند متصل إلى إمام الترمذي رضي الله تعالى عنه إلى قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل عيني منهوس العكب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العكب؟ قال: أي قال السماك. قال السماك: قليل لحم العكب. رواه مسلم وأحمد والترمذي. Alhamdulillah, kita sambung muzakarah kita pada hadis sama Syama'il Muhammadiyah, hadis yang ke-9 dalam bab yang pertama, yakni bab pada menyatakan hadis-hadis yang menceritakan tentang rupa paras, rupa bentuk kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-9 ni kata Imam Tirmizi, haddatsana, menceritakan kepada kami Abu Musa, oleh Abu Musa. Nama apa Abu Musa ni? Muhammad bin Musanna. Muhammad bin Musanna. Haddatsana, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'farin. Qala, berkata Muhammad bin Ja'far, haddatsana, menceritakan kepada kami Syu'batu, oleh Syu'bah, an Simak bin Harbin, daripada Simak bin Harbin. Qala, telah berkata ia Simak bin Harbin, sami'tu, aku mendengar, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah bin Janudah bin Jundub, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Bani Zuhrah, dan mak dia ni kakak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak dia nama Khaladah binti Abi Waqqas, kakak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia ni seorang sahabat kecil, kita kata sahabat saghir. Kebanyakan yang meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa paras bentuk kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kalangan sahabat saghir, sahabat kecil. Kerana sahabat yang besar ni dianya kibarus sahabah,
sahabat-sahabat yang besar ni mereka ni hormat, pandang hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani nak bertentang mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak menunduk bila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat yang saghir, sigharus sahabah, mereka ketika mana Rasulullah hidup tu mereka kecil-kecil lagi. Kata ni mereka umur belasan tahun, mereka duk main berlari-lari. Kata ni maka mereka banyak melihat, menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mereka dewasa, mereka lah yang banyak menceritakan tentang rupa bentuk, rupa paras kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang di kalangan sahabat yang besar, sahabat yang tua-tua yang menceritakan tentang rupa bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana haibahnya mereka, para sahabat yang tua-tua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani nak bertentang mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adab para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini bukan hanya guru, bahkan bapa mereka, bahkan pemimpin mereka, bahkan segala-galanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah salafun as-salih dengan para alim ulama pun begitulah zaman berzaman. Mereka tidak bertentang mata dengan guru mereka. Mereka banyak menundukkan wajah bila berhadapan dengan guru mereka. Di tempat kita ni kita tak jumpa dah lagu tu. Di tempat kita ni murid ni dia cengeng dengan tok guru dia. Bahkan dia berbalah mata dengan tok guru. Tok guru kenyek, dia kenyek. Tok guru akak nombok, dia akak ni nombok 12 pula. Ini di Malaysia. Tapi boleh dilihat lagi kalau pergi ke Indonesia. Saya pergi ziarah di Indonesia, di satu pondok pesantren di Jawa Tengah kalau tak silap. Di pondok pesantren Anwarul Maliki kalau tak silap. Di bawah pengasuh dia namanya Tuan Guru Kiai Haji Maimun Zubir. Kalau di Indonesia dikenal dia dengan Mbah Maimun, kerana dia tua sangat. Bulu kening dia ni lebar dan tua. Boleh jadi umur tu dekat dengan 100 dah kali. Kalau di Indonesia, guru yang tua ni dipanggil sepuh, sesepuh. Sepuh makna tua lah. Dan anak dia ada satu orang namanya Tuan Guru Kiai Haji Gus Najih. Gus Najih. Pada pagi tu kami pergi ziarah anak dia. Malam tu pergi ziarah Mbah Maimun Zubir. Pagi esok tu pergi ziarah anak sulung dia nama Gus Najih. Dan kebetulannya ada anak murid yang dipanggil mengadap kepada Gus Najih ni, Kiai Gus Najih ni. Anak murid dia ni langsung tak akak kepala tengok ke tok guru ni. Tunduk. Memang kita kata hak belajar di kitab ni, kita belajar di kitab ta'lim muta'allim, fi tariqit ta'allum. Kita belajar kitab pelita penuntut kalau yang Jawinya. Yang Arab ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum. Adab-adab yang dinyata dalam kitab tu tak ada di pondok-pondok di Indonesia, di madrasah-madrasah di Indonesia, tapi kita berjumpa di Indonesia. Berjumpa sana dekat sini. Hak dalam kitab ngaji di Malaysia, jumpa di Indonesia praktikalnya. Memang orang panggil masya-Allah, kita kata adab dia tu masih daripada salaf dulu lagi. Gitulah adab yang sebenar yang diajar. Mereka sangat hormat kepada guru, sebagaimana kibarus sahabah sangat hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bukan guru tu Nabi, tapi adab dia panggil. Al-adabu fawqal ilmi. Lagi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi di sana tu memang kita boleh tengok lagi, masya-Allah. Sampai sayanya kalau boleh ada anak laki-laki nazar nak pergi hantar anak mengaji sana.
Kerana sistem pendidikan tempat kita ni banyak rosak. Banyak rosak. Anak atas di sana lah. Mudah-mudahan dapat belajar adab, ilmu di sana. Boleh kekal. Boleh kekal lagi adab-adab zaman dulu. Tempat kita tak ada gini. Anak murid tu belaga bahu dengan tok guru pun ada. Ingat ni? Belaga bahu dengan tok guru pun ada. Cengeng ke tok guru pun ada. Lawan kelik tok guru pun ada. Macam-macam lah. Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang rupa bentuk Nabi, rupa paras kejadian Nabi, rupa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini kebanyakannya sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Kerana mereka tu tak ada orang panggil apa, bukan tak ada rasa hormat, kerana mereka tu kanak-kanak lagi. Mereka tidak segan silu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Mereka menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bila zaman mereka dewasa, maka mereka lah yang banyak menceritakan kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, bagaimana rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Jabir bin Samurah ni anak saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni satu orang sahabat kibarus sahabah, dan anak saudara dia ni sigharus sahabah, dan dia sendirinya banyak juga meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 146 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dan wafatnya dia ni pada 74 Hijrah, dan makamnya dikubumikan dia di bumi Iraq. Dia keluar daripada Madinatul Munawwarah, dihantar oleh tentera Islam untuk meluaskan dakwah Islam hingga ke Iraq, maka gugur syahid di Iraq, dan kuburnya berada di Iraq lah. Apa kata Jabir bin Samurah? Ini hak didengar oleh Simak bin Harbin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami. Dhali'al fami. Apa makna dhali'al fami? Bawah lepas ni Jabir bin Samurah menyatakan makna dhali'ul fami. Cuma betul-betul hak kita nak rayak dulu awal-awalnya, dhali'ul fami maknanya luas mulut, lebar mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashkalal aini. Ashkalal aini mana apa? Ashkalal aini yakni kita kata luas, luas juga. Ashkalal aini maknanya luas mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashkalal aini maknanya luas mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dikehendaki di sini ialah ashkalal aini hamratu fi bayadil aini. Makna ada cahaya kemerah-merahan fi bayadil aini, pada putih mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ashkalal aini. Luas mata tu bukan makna mata celai putih, mata luas tu tidak. Makna luas mata Nabi ini dengan makna humrah. Humratu fi bayadil aini, ada cahaya merah, kemerah-merahan pada putih mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhusal akibi, sedikit daging tumit kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syu'bah, kata oleh Syu'bah. Syu'bah ni perawi yang ketiga setelah daripada Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Ja'far. Yang menceritakan kepada Muhammad bin Ja'far ialah Syu'bah daripada Simak. Qala Syu'bah, telah berkata oleh Syu'bah, qultu, berkata olehku, yakni bertanya olehku. Qultu li Simakin, aku bertanya kepada Simak bin Harbin.
tabi'in yang meriwayat daripada sahabat nama Jabir bin Samurah. Qultu, aku kata, yakni aku tanya li Simakin kepada Simak, ma dhali'ul fami, apakah maknanya dhali'ul fami, yakni luas mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab oleh Jabir, oleh Simak yang jawab. Qala Simakun azimul fami. Apa makna azimul fami? Yakni mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa bentuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepadan, kita kata. Mana gitu? Sepadan. Masuk molek. Mana gitu kata ni? Bukan makna luah, Allah luah mulut dia dah. Kata ni, huduh tengok tu bukan. Makna luas mulut ni makna sepadan dengan rupa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azimul fami. Besar agunglah mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna bersepadanan dengan wajah Rasulullah dan bentuk muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku tanya lagi, katanya Syu'bah kepada siapa? Kepada Simak. Ma ashkalal aini, apakah makna luas butir mata? Ma ashkalal aini, mana apakah luasnya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Simak, jawab oleh Simak, tawilu syiktil aini, terbuka maksud tawilu syiktil aini, makna tajam cahaya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tu, maksudnya tajam, tidak kata tengok tak ada makna. Orang panggil tengok macam mana ni? Tengok macam orang yang pandangan orang yang tidak ada makna pada pandangan dia, tidak gitu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, seolah-olahnya orang yang dilihat tu rasa terjijak sampai ke hati. Cahaya wajah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jijak masuk ke dalam hati seorang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana gitu. Itu maksud dengan luas mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kita baca hadis dengan tak erti makna, kita letak sekadar mufradat hak kita tahu. Ashkalal aini, luas butir mata. Mata Nabi begitu luas dah. Sini makna pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu cahayanya menusuk masuk dalam hati seorang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pandangan mata Nabi tu tak ada makna, kosong. Ada orang tu mata dia tu kalau dia tengok kepada seseorang kosong, tak ada makna dia tu ni. Seolah-olah akalnya berada di tempat yang lain, berfikir banyak. Kosong pandangan. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Bila matanya memandang kepada seorang, terus tepak masuk ke dalam hati, jijak masuk dalam hati orang. Maka sebab tu sahabat-sahabat tu tak berani nak menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka duduk di hadapan Rasulullah tu khusyuk. Khusyuk tak khusyuk kira hingga kalau burung tu mari duduk atas bahu pun seakan-akan dirasakan itu bukan orang, bahkan patung. Tak bergerak depan Rasulullah, tak bergerak. Apalagi di dalam sembahyang. Di hadapan Rasulullah sahaja tu burung tu mari duduk atas kepala, atas bahu, macam kita tengok orang-orang, dia panggil orang-orang hak ada di bendang padi tu. Hak di bendang padi tu dah senyap, burung mari duduk. Senyap itu. Sahabat bila duduk depan Rasulullah tunduk, khusyuk, tubuh tak bergerak. Tidak kata bergaru, tepuk situ. Tak, senyap, beri tumpuan seperhatiannya kepada apa yang nak dibicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sahaja kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhati oleh sahabat. Sehingga burung-burung pun boleh mai duduk di atas bahu, atas kepala mereka. Kenapa? Betapa khusyuknya mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haibahnya mereka. Sehingga ni sahabat saghir Jabir bin Samurah cerita, pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat kepada seorang tu
seperti cahaya yang menembusi masuk pas dalam perut orang. Itu maksud dengan mana ashkalal aini, hamratun fi bayadil aini, cahaya merah, cahaya kemerah-merahan fi bayadil aini, pada putih mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna apa? Tawilu syiqqil aini, cahaya maksudnya pandangan Nabi itu tajam, melihat dengan penuh makna, gitu. Bukan tengok itu, kau tengok tak ada kosong tak. Itu makna ashkalal aini. Ma ashkalul aini qala simak tawilu syiqqil aini, terbuka luas mata Nabi. Dengan makna apa? Pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tajam, melihat kepada seseorang tu, masuk ke dalam hati seorang. Belum lagi Rasulullah terbuka mulutnya mengeluarkan suara, baru pandangan sahaja telah menusuk masuk dalam hati orang. Kalau Rasulullah bersabda, lagilah qaulan baligh, perkataan yang menyampaikan ke dalam perut-perut jiwa-jiwa manusia. Tetapi jiwa-jiwa yang ada di dalam ilmu dan iradat Allah, bakat nak dapat hidayat dan taufik lah. Macam jiwa-jiwa seperti Abu Lahab, Abu Jahal tu duk kerah situ lah. Kerah tu pun kerana takabur. Takabur mereka bukan kerana apa sekali. Bahkan malam-malam ni mereka pergi dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Dicuri-curi dengar, tengah-tengah malam, tak bawa lapu, takut kantoi dia tu ni, berigak dengan orang. Kawan-kawan dem belaga kepala, ai Abu Lahab, ai mu Abu Jahal dia tu ni. Ke mana mu? Ke rumah Muhammad ke? Dia kata, ya. Buat apa? Tak ada buat apa, lalu situ je. Padahal dia pergi dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Dan dia dengar, dia akui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rasul sungguh. Dia tak pernah masuk sekolah rendah, tak pernah masuk sekolah menengah, tak pernah masuk universiti, tak pernah belajar dengan mana-mana manusia tentang bacaan, ejaan, huruf-huruf. Tiba-tiba bila sebut huruf jelas, alif lam ra, alif lam mim, sebutir-sebutir, qaf nun. Mana boleh orang tak pandai baca boleh sebut huruf itu? Kalau orang buta huruf boleh sebut huruf, boleh aja. Pocik-pocik hok mana buta huruf, bila sebut kereta api boleh sebut kereta api, boleh sebut. Cuba pocik eja kereta api, ngangong-ngangong, kakak tak boleh nak eja. Kenapa? Buta huruf. Itu buta huruf sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ummi. Ummi makna buta huruf. Dengan makna buta huruf apa? Tak belajar baca dengan manusia. Orang yang tak biasa masuk sekolah orang panggil ummi. Ummi, makna bahasa mak. Bahasa tepek dengan mak tak pergi sekolah dia, duk tepek dengan mak maknanya. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pergi sekolah. Tiba-tiba sebut huruf, boleh sebutir-sebutir. Sad, Qaf, Nun. Siapa ajar dia ni? Dia tak pernah masuk universiti ni. Tentulah bukan manusia yang ajar, malaikat yang ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Sebab itulah kita kata Nabiyil Ummi, Nabi yang tak pandai membaca tu dengan makna selapih je tu. Tapi kena faham, bukan makna Nabi tak pandai membaca tu Nabi bodoh, bukan. Nabi fatanah, cerdik. Apa kata Nabi Ummi? Nabi Ummi bukan Nabi tak pandai baca, Nabi yang tak belajar baca dengan orang. Hingga-hingga orang di Arab jahiliyah, kalau jenis orang tak masuk sekolah, dia panggil Ummi lah kau. Masuk sekolah tak masuk sekolah, bahasa Ummi ni. Bahasa tepek dengan mak dia panggil. Nabi ni hak tepek dengan mak lah kira masuk kategori tu. Tapi boleh baca. Hak tu hak pelik. Ayat mula-mula suruh Nabi baca lagi. Iqra. Kata ni baca oleh mufi'il amah tu. Pas Nabi kata ma ana biqari'in. Aku tak pandai membaca.
Tapi mereka lah yang ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Nah, hingga-hingga orang yang tokoh-tokoh syair dia panggil, syuara, duduk di zaman jahiliyah tu bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kalamullah, dia kata ini bukan manusia yang reka ni. Penuh lengkap. Tidak ada siapa pun yang boleh bawa datang ayat bersajak seperti yang telah bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni bermakna Rasulullah memang benar-benar rasul, katanya Abu Lahab, Abu Jahal. Mana tu? Dalam hati. Pak kenapa tak terima? Takabur. Itu takabur, tolak kebenaran. Tolak kebenaran itu takabur. Sekolah tahfiz baru terbakar sebutir 2 baru. Mengamuk suruh tutup sekolah-sekolah tahfiz. Tu takabur tu. Hospital berapa belah hospital dah terbakar. Tak bunyi khabar pula kena tutup hospital. Berapa belah dah hospital terbakar. Sejak tahun 1990 ni cuci kira mari siapa le ni. Berapa dah hospital terbakar dah sini? Berbelah-belah hospital terbakar. Hak tu memang cerak hak kerajaan. Ada kelulusan daripada kerajaan terbakar juga. Patut tak menyalah kerajaan, tak menyalahkan kerajaan. Kerajaan tak menyalahkan kerajaan sendiri. Tapi bila hak bukan dia, menyalah selalu. Bukan kata nak tolong tak. Kalau tak saya tolong tak usah kata apa-apa. Sejak daripada awal tak tolong tak usah kata apa-apa lah. Tak usah duk mari, tak usah mari tak apa, biar terbakar gitu. Bila terbakar baru nak mari. Tunggu hancur dulu, tunggu repuk dulu, tunggu terbakar dulu, biar hangus lah, barulah nak mari, nak tunjuk juga prihatinnya dia. Prihatin ni sebelum pada terbakar, bukan lepas terbakar tak. Boleh lepas terbakar baru nak komentar belakang lah. Tak betul sini, tak ada kelulusan sini. Dia pohong lama dah, tak lulus-lulus buat apa. Tugas ustaz dia memang mengajar. Dia tak belajar buat bangunan. Kalau ustaz ni belajar habis buat bangunan, buat tangga, dia pun sedekah besar, bisnesmen, kaya raya. Tak ada apalah, memang lengkap. Insanul kamil lah dia. Ilmu pun ada, harta pun banyak, pandai pun buat bangunan. Dia belakang, dia kontraktor. Manusia kalau Tuhan buat lagu tu belakang, haca bumi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah Ta'ala buat sama rata atas muka bumi, tak ada siapa kurang, semua lengkap belakang, hancur bumi ni. Sebab tu Allah Ta'ala buat kita kekurangan. Hak ni kurang medan ni, hak ni lebih sini, hak ni kurang di sini. Bukan semua lengkap. Bukan kata tok guru, tu ustaz semua lengkap, hebat belakang. Dah banyak kekurangan. Dah kita tahu kekurangan gitu, kita pun ada kelebihan ni, kita tolong kat ni. Tak boleh bantu keuangan, kita sumbangkan buah fikiran. Tak boleh buah fikiran, kita sumbangkan pula tenaga, titik peluh kita untuk pengurusan dan sebagainya. Itu baru betul. Ning tak tahu lah ke mana hala kepala ekor, tiba-tiba dem terbakar. Hebat, hero dia mari. Komen dia, maki pula mudir sekolah tahfiz. Bangsa tak bangsa kata kemudir. Kononnya mudir tu berlepas tangan. Dia kata anak-anak yang mati tu mudah-mudahan syahid fi sabilillah. Iyalah, takkan nak kata hudah. Orang mati kita kena kata comel. Lagi pula anak-anak kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tak balik lagi. Sanggup pisah ibu bapa, mari duduk mengaji hafal Quran. Nak kata apa lagi kalau tidak benda baik-baik kita kata kepada mayat-mayat ni. Syahid mudah-mudahan fi sabilillah. Nak kata apa? Bukan nak berlepas tangan. Tapi kita ni nak jadi hero. Bahasa mudir basak. Supah pula kau orang ni. Berapa sen mu jatuh ke duitmu tolong dia. Itu pun bangunan sementara. Nak tunggu bangunan hak betul-betul disiapkan ni. Dah apa beroperasi dah. Lah. Nak tunggu nanti bangunan siap baru hafal Quran lagu tu. Tak ada syarat tu dalam Quran, tak ada sebut. Bila nak ngaji agama, bangunan kena siap dulu. Kalau tidak, duduk jahil situlah dulu. Lagu tu lah. Orang dulu mengaji pelita ayam kipas tak ada, ekong tak ada. Berjengir mata mengaji, kitab pun kuning. Pelita jabu air, pedih mata-mata. Alim berdengung, boleh jadi tok guru dalam Masjidil Haram juga.
Kena syarat, kena lengkap ke apa kau baru nak orang panggil boleh beroperasi pengajian agama. Oh, tak beroperasi semua lah mengaji agama, rela duduk dalam jahil bodoh gitu. Nah, daripada beroperasi gitu. Ha? Itu semua kita serah kepada pihak yang bertanggungjawab buat siasatan. Nah, tu kata tonggas tak tonggas ada. Betul tak dia ada kamera pula nampak orang melompat masuk. Ni semua ni mudah-mudahan Allah Taala buka. Memang orang panggil unsur-unsur jahanam, orang panggil unsur-unsur sabotaj. Unsur-unsur nak buat khianat. Salah pejabat. Ingat kau hak ni pejabat hak nak dia buat khianat kata ni. Rupa pejabat duduk sebelah. Dia pergi buat khianat kau tahfiz. Boleh jadi. Boleh jadi belaka dah ni. Ni zaman lah ni. Patut kita kena tolong orang ngaji agama bukan pakat mampu bodoh molek. Nak harap kamu hafal Quran dak lala dah, mu baca pun wala bowling. Mu baca Quran pun wala bowling dah reda ni. Pas muja orang nak didik anak mung hafal Quran. Baca Quran. Duk maki lagi. Ya siap tulis. Pusat tahfiz pembunuh. Allah. Syirik akbar tu. Ni. Ni orang panggil apa? Tak tahu nak jadi gapo dia rakyat Malaysia ni. Nampak cerdik sangat pakai kod, pakai necktie dekat sini. Hok komen-komen tu nampak pun orang universiti. Nampak cerdik tapi bangang. Sekolah tahfiz pembunuh. Allah. Tak reti kau takdir qadar Allah Taala. Sini. Nak sabit ke orang panggil adab. Itu kena siasatan lah. Tapi semua tu setelah berlaku radina billahi rabba. Kita kena puas hati Allah Taala Tuhan kita. Tak payah duk main kalu gitu, kalu gini. Kalu pitu 2 ke, kalu pitu 3 ke. Kalau tak ada pitu pun kalau Tuhan nak terbakar. Kalau gitu kalau tak ada pitu pun kalau Tuhan nak hidup. Nabi Ibrahim lagi tak ada pitu. Nak lari di mana? Lepang aman janik. Burung tu usaha jadi bomba, dia ambil air, ngah suka kubur lain. Kik. Dia kata si kerja sia-sia dia ya. Baik mu ambil rakam video. Mu rakam video, mu suka kik dalam video. Ambil air ngah paruh burungmu, pun mana boleh padam api Namrud. Burung cerdik pada manusia lagi. Burung kata padam tak padam api hak tu bukan kerja aku. Kerja aku nanti Tuhan tanya, apa hak mu buat untuk tolong Nabi Allah? Apa hak mu buat untuk tolong sekolah tahfiz? Gapo hak mu buat untuk tolong pondok-pondok madrasah? Hak tu hak Tuhan tanya. Tuhan tak tanya padam kau dak api tu. Kalau gitu dak ni. Dak kita ambil video pula. Tergamuk dengar suara orang duk nepik. Dak ni Allah. Duk mana perut kita manusia ni? Tak ada perut rasa. Tak ada perut rasa. Duk mana orang hak duk mengaji? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man a'ana talibal ilmi." Siapa yang menolongkan orang yang mempelajari ilmu agama. Al-ilmu alif lam lil ahdi zihnil mutakallim, yakni ilmu yang termaklum di Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama. Agama ni ada banyak cabangnya ilmu dia. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah tu ada 2, duniawi dan ukhrawi. Duniawi hak tuan-tuan belajar di college, university, UiTM gapo tu agama juga. Cuma tuan-tuan banyaknya terpesong dengan fahaman ini belajar ilmu sekular. Padahal sekular tu bukan ilmu bengong. Ni sekular tu fahaman, fahaman sesat, memisahkan agama daripada juzuk kehidupan. Hak duk belajar medik, farmasi tu kalau niat belajar ilmu fardu kifayah supaya manfaat untuk orang Islam khasnya dan untuk umat manusia umumnya, dapat pahala belajar ilmu agama fardu kifayah. Cuma syarat fardu ain kena lulus. Sedang ni tak boleh belajar fardu kifayah selagi mana fardu ain tak lulus. Selagi ilmu fardu kifayah bangsa ukhrawi. Mana? Hak ni hak hafal Quran. Hafal Quran tu fardu kifayah tu. Bahkan hafal Quran ni risiko besar. Orang hak tak ingat hafal Quran kerana tak mengulang berdosa. Azan dah. Ya, azan dulu. Kita sambung bahang lepas ni. Ingat ni.
Jadi ilmu agama ni jangan ingat kata hafal Quran saja, mengaji kitab-kitab tua saja, tidak. Yang belajar-belajar ilmu farmasi, medik pun kalau niat betul niat untuk menunaikan fardu kifayah, tapi syaratnya fardu ain pun lepas, jadi belajar ilmu agama juga tu. Nah, yang kata saya mengaji ilmu sekular, ustaz. Sekular tak ada ilmu. Sekular tu orang panggil tayyarat, aliran pemikiran yang direka cipta untuk menyesatkan kita orang Islam. Nabi kata apa? Man a'ana talibal ilmi, siapa yang menolong orang yang mempelajari ilmu agama, a'tahu Allahu kitabahu biyaminih, Allah Ta'ala akan berikan kitab catatan kehidupan dia hari kiamat akhirat esok biyaminih, dengan tangan kanan. Kitab catatan amal kita lah ni, kita ditulis semua ni. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang berlafaz, yang diam, yang senyap atau yang buat atau apa sahaja yang berlaku di kita, semua dicatat tulis oleh raqib dan atid. Kemudiannya buku tu ada buku kanan, buku kiri. Hak kita naknya buku tu diterima dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri, dalam hadis duk cerita manusia belik tangan. Dari ni tak saya tunjuk ke manusia ni malu terima buku tangan kiri. Tapi orang yang menolong orang mengaji agama, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih, Allah Ta'ala akan berikan hari akhirat esok buku catatan amalan dia biyaminih, dengan tangan kanan dia. Tak tahulah berasa tak boleh tolong lagi, wallahu a'lam lah kat ni. Mana tak ada iman benar lah kitanya. Tu Nabi janji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabba talibal ilmi, dia tak boleh nak tolong, dia pun miskin juga, nak sumbang akal fikiran pun dia sama bodoh juga. Nak sumbang titik belah pun dia malah tak ada angin, nak akak batu sebelah pun tak erak. Memang malah harta tak ada, otak bodoh, tubuh malah, tiga ni ada di dia belakang. Cuma dia ada hati saja, hati hidup. Hati ni apa? Man ahabba, barang siapa yang cintakan talibal ilmi, orang yang menuntuti ilmu agama, faqad ahabbal anbiya, maka bahawasanya orang tadi, barang siapa tadi, man tadi, mereka tadi mencintai para nabi. Wa man ahabbal anbiya'a, dan barang siapa yang cinta ia akan nabi, akan anbiya, para nabi, kana ma'ahum, nescaya adalah barang siapa tadi serta mereka itu nabi-nabi akhirat esok. Al mar'u ma'a man ahab, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Mereka itu akan bersama dengan siapa yang mereka cintai. Yuhsyarul mar'u, dihasyarkan mereka, dihimpunkan mereka hari akhirat kelak bersama dengan siapa yang mereka cintai. Adakah tuan-tuan cinta kepada ulama, cinta kepada orang menuntuti ilmu agama? Maka kalau tuan-tuan cinta kepada orang menuntuti ilmu agama, cinta kepada ulama, maka akhirat esok tuan-tuan akan bangkit bersama dengan ulama, akan dihasyar, akan yuhsyar, akan dihimpun di padang mahsyar, padang tempat perhimpunan bersama dengan ulama. Tapi kalau beci ke ulama, ada kata ni, maki hamung nah pula, caci laknat nah pula ke orang panggil orang yang menyambung lidah-lidah para ulama. Tapi kalau tengok perbuatan tu banyak duk jatuh ke benda yang lara. Sokan Olimpik saja habis berjuta-juta tak mengapa, ada kata ni. Peruntukan untuk sekolah agama rakyat ni berapa juta je saja dah ni. Itu pun mesti kena yang berdaftar dengan dia. Yang mana berdaftar dengan dia kena ikut silibus dia. Silibus dia ada sistem ni. Sistem pendidikan ni ada berkiblat ke mana. Hak mana sistem orang panggil pengajian tu tak mau berkiblat ke dia, sorry lah, nak dapat bantuan pun lambat lagi lah nak bolehnya. Lagu tu.
Tiba-tibanya dia cinta kepada orang menuntuti ilmu agama. Man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya wa man ahabbal anbiya kana ma'ahum. Siapa yang cintakan para anbiya, para nabi, maka adalah ia barang siapa tadi berserta dengan mereka itu para nabi. Kita fikir tilik nak bersama dengan siapa akhirat esok? Nak bersama dengan para nabi, para ulama, para syuhada, para salihin, atau nak duduk dengan para zalimin, kafirin, munafikin, fasikin? Pilih sendiri. Di dunia ni kita jangan nyapa aja anbiya, nabi-nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama daripada zaman-zaman sampailah sekarang ni pun hanya menyampai kita yang ada ikhtiar nak pilih hak mana. Itu Nabi kata dalam hadis, "Waman abghadha talibal ilmi." Siapa yang benci kepada orang yang menuntuti ilmu agama. Tengok kau budak-budak sekolah tahfiz kecil-kecil halu-halu pakai serban, pakai jubah, nyala mata merah. Serabut aku tengok nak tembak rasa. Sekolah ni kalau boleh aku nak bakar ni. Ni. Kalau boleh aku nak tutup sekolah ni, nak bakar sekali. Contoh. Waman abghadha talibal ilmi. Siapa yang bencikan orang yang menuntuti ilmu agama. Tengok kau tok guru pondok tu jauh lagi. Bulu mata aku nak tembak rasa, nak langgar dengan kereta. Contohlah. Mujuk baru sekolah dia kena bakar. Alhamdulillah. Nak mau yak beci tak beci hati. Dahlah kepala otak tu bodoh, duit tu tak ada, tubuh tu malas. Kata ni tak boleh nak tolong gapo, tak boleh nak tupai. Mana bukan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ni tak ada manfaat langsung. Na'ana talibal ilmi tak ada. Otak pun bodoh, kata ni. Duit pun tak ada, tubuh pun malah nak titik peluh. Lepas tu hati pun jahat juga. Kira-kira bangsa sangat-sangat manusia lagu ni. Man abghadha talibal ilmi. Siapa yang benci orang yang menuntuti ilmu agama, faqad abghadal anbiya'a. Maka sesungguhnya Nabi Wak mari dengan taukid tu. Faqad. Maka sesungguhnya abghadal anbiya'a. Orang ni benci kepada sekalian nabi. Bukan aku seorang, dia benci habis ke seluruh nabi. Tak seduk baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lah. Bila membenci kepada orang menuntuti ilmu agama, abghadul anbiya'a, membenci kepada sekalian para nabi. Benci ke sekalian para nabi. Kenapa? Kerana orang menuntuti ilmu agama, mereka nilah akan jadi ulama, dan ulama ni orang yang mempusakai ilmu para nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi tak kata al ulama warasatun nabi. Nabi tak kata ulama itu pewaris seorang nabi dah. Al ulama warasatul anbiya. Bermula ulama tu mempusakai ilmu segala nabi. Nak kata apa? Sekarang ni kita buka pondok, buka madrasah pun tak akan sampai tahap ulama. Sungguh, percayalah. Tak ada. Sekadar muballigh, para doa, para ustaz, sekadar tu. Nak sampai tahap ulama tu jauh lagi. Banyak dah terhakis ilmu. Nah tu ni. Tahfiz memang banyak. Tengok pondok pula. Berapa kerak je pondok. Beza ke ustaz pondok dengan tahfiz? Beza. Jangan buat serupa gitu pengilalak. Lama kena puk di dinding lah makan. Tahfiz hafal Quran. Kebiasaannya sudah orang hafal Quran darjah 1 sampai darjah 6 tu, nak sambung ngaji alim pula, ngaji di pondok pula. Ni belajar ilmu tata bahasa Arab pula, daripada nahwunya, sarafnya, ma'ani bayan bada'nya, ilmu-ilmu alatnya untuk memahami kalam ulama, kitab-kitab ulama yang bahasa Arab, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim yang ditafsirkan oleh ulama. Bukan nak faham Quran tu, nak faham hak ulama tu tafsir Quran. Nak direct ke Quran tu, tak mampu lagi, payah. Nak faham Quran kena melalui ulama juga.
Pondok sikit kan. Cuba buat bancian dalam Selangor ni berapa butir ya pondok ada. Tak banyak pun. Ada beberapa biji pondok tu pun seliver pun tak dapat sampai kepada piayawan pondok yang sebenar. Ramai kiai-kiai yang mari ke pondok saya ni, dia tengok silibus 4 tahun. Dia kata 4 tahun ni kalau di Indonesia tidak diiktiraf pondok ni, paling kurang 10 tahun. Paling kurang 10 tahun kalau di Indonesia. Tempat kita pun paling kurang 7 tahun. Tingkatan 6, tingkatan 6 bawah, tingkatan 6 atas. Tapi 4 tahun kita tak mampu. Orang mengajar ramai nak mengajar. Duit nak bayar sagu hati orang mengajar tu tak cukup. Itu nak rayak kerema belakang. Ustaz ni bukan lembu, makan rupuk pada dia pun makan nasi, makan beras, makan lauk, guna minyak juga. Nak bayar duit juga ke dia. Yuran kita tak kutip, pelajar mana ada yuran ni. Ni semua ni. Ada orang tanya khabar? Tak ada. Mana ada orang tanya khabar? Nanti tunggu terbakar kat mari dekat sini. Mari hok lambe gini, hok lambe gini, hok kerih pun ada macam-macam lambe mari. Nanti tunggu terbakar dulu. Mati tunggu mati dulu. Nanti tunggu hancur dulu. Barulah mari. Mari pun pukul-pukul gambar sikit-sikit, ulah benda bodoh-bodoh klik. Hak bodoh lagi. Kalau cerdik sikit hola juga sikit-sikit. Winapok juga oleh kamera kat pilihan raya ni. Lagu tu lah. Allah, teruknya kita Malaysia ni kan. Teruk. Tak ada arah. Lepas tu duk beci pula. Beci tu tutup tahfiz. Sebab apa? Seorang pelajar mati dirotan oleh warden dia. Ramai-ramai orang kena rotan tu, kisah orang mati kena tutup habis sekolah tahfiz madrasah ada atas bumi Malaysia ni. Cerdik ke bodoh orang panggil lagu tu? Hak cakap tu pakai kod netai tu. Tak tahu takut tu jenis tali beruk ke? Beruk bakal kau tali tekak tu dah ni. Takut sama cerdik dengan beruk kan. Rupa-rupa habis hasilnya tengok. Meninggal dunia sebab ada jangkitan kuman, bukan sebab kena rotan. Dah ni. Lagu tu. Kita zaman mengaji dulu nak ayat ambo zaman mengaji. Ambo sekolah tahfiz dulu 3 tahun. Darjah 5, darjah 6 peralihan 3 tahun. Tak ada UPSR ambo masuk sekolah ma'had tu tak ada UPSR. Syahadah hafiz. Di sekolah tahfiz itu bukan rotan. Sepak ninja demo atas belakang ada belakang. Tak berani ayat kau orang tua ni. Ayat tambah lagi dia ni. Ajina motor dia panggil. Kena tambah lagi. Senyap gitu. Buat tak puas hati lah perut gitu lah. Tapi tak puas hati tika kecil. Lah ni bau muju aku kena katak kat ustaz aku. Alhamdulillah jadi orang juga lah uduh-uduh. Lagu tu. Kita lah ni tak boleh manja berdoa. Ni budak-budak tak boleh. Lari dah ni. Kena jetik telinga sikit, lari. Tu manja. Tak boleh. Payah. Nak hadap dengan orang tua lagi. Lagu tu. Habis. Kalau sekolah letak yuran, dia kata ustaz lapar makan kedarah duit anak murid. Tengok kena sama. Kalau letak yuran, dia kata ustaz apa ni memperdagangkan ilmu agama pula. Tak letak yuran, kita buka tabung, dia kata apa duk erek tabung sama pula dah. Dia gama ustaz ni jenis wali songo berkali. Erek nak duit ambil di daun-daun kering dia ni, tukar jadi duit selalu. Parah. Tak cukup piayawan sistem pengajian tak cukup di tempat ambo ayat lalu. 4 tahun tak diiktiraf di pondok Indonesia ni pondok 4 tahun. Bapa tak buat sampai 7 tahun? Guru-guru hak mari, bapa ustaz tak buat sampai 7 tahun? Paling kurang 7 tahun. Nak kata. Fulusnya enggak ada dong. Lagu tu lah boleh jawab ya. Cukup 4 orang mengajar, 3 orang mengajar ni cukup untuk 4 tahun. Ni pun duk pening lagi. Duk pening lagi ni. Tahun 1 masuk, guru tak ada hak nak mengajar tetap. Duk tupai guru orang lain mari mengajar, bulan mari mengajar, tak duduk dengan anak murid. Anak murid pun serabu, ada terlepas masa duk relax. Ni. Tak pernah tanya khabar apa, tak ada. Nunggu nanti bakar dulu. Lepas bila terbakar, keluar kenyataan. Pondok pembunuh, tahfiz pembunuh. Becinya nak ayat faqad abghadal anbiya, maka sungguhnya orang ni beci kepada sekalian para nabi. Bukan beci ke nabi seorang dak. Nabi tak ayat dia beci ke aku seorang dak. Faqad abghadal anbiya,
sungguhnya orang ni benci kepada sekalian Nabi, fajazauhu jahannam. Itu maka tak ada dah balasan lain. Nabi kata fajazauhu, maka balasannya barang siapa tadi, jahannam, neraka jahannam. Hadis ni riwayat daripada Malik ibn Dinar. Man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih, wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'a, wa man ahabbal anbiya'a kana ma'ahum, wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a fajazauhu jahannam. Ambil gilah. Tu walau kita ni tak ada duit, akal fikiran nak bui sumbangan pendapat yang bernas pun tak ada, nak titik peluh tolong madrasah pun tak, paling kurang biar hati ni cinta kepada ulama, cinta kepada talibul ilm, paling kurang. Mudah-mudahan kita cinta kepada ulama, cinta kepada talibul ilm, nanti keturunan kita akan ada yang jadi ulama. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tu janji Allah dalam Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkir janji. Allah Ta'ala kata manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang Allah Ta'ala nasakh, Allah Ta'ala matikan, Allah Ta'ala wafatkan, maka Allah Ta'ala tidak tinggal saja, bahkan Allah Ta'ala akan gantikan yang lebih baik lagi, ataupun seumpama dengan tu juga. Mana kalau kita nak tengok anak cucu cicit kita ada orang yang jadi ulama, maka kita dah kena start cinta kepada ulama. Saya ni tak boleh nak tolong banyak, tapi saya kasih sungguh. Kata ni awak pun anak-anak sendiri sungguhlah. Bukan awak anak-anak sendiri lepas terbakar dak lah. Kata ni lepas terbakar kak, wartawan tanya, oh lah macam anak-anak sendiri lah. Air mata tak nampak tubik sekali. Anak-anak sendiri warna kalau kita tengok anak kita terbakar, bunyi suara minta tolong, kita boleh ambil video. Boleh ke anak-anak sendiri gitu? Tak siapa tu maksud la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak masuk dah. Sahabat dulu masuk. Tak sempurna iman seorang kita sehingga kita cintakan, kasih cinta pada saudara kita seperti kita kasih cinta diri kita. Sahabat dulu ya. Duk tengok nazak, sakit nak mati dalam peperangan ni, dahaga air ni. Bunyi sahabat sebelah tu dahaga air, rela tak minum, bui ke sahabat yang kedua. Sahabat kedua bunyi orang sebelah, tak rela tak minum, bui ke sebelah lagi. Rela dia mati daripada sahabat dia mati. Itu baru betul buat macam nyawa sendiri. Siapa habis, sampai pula air ke hak orang mula-mula, mati dah belaka orang hak mula-mula. Itu orang panggil kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Ibu bapa kita duduk dalam kebakaran, anak kita duduk dalam kebakaran, bini kita duduk dalam kebakaran. Apa kita duduk ambil video dulu saya sedih jugalah, tak tahu nak tolong macam mana kat sini. Sedih juga rasanya, tapi ambil video lah, tolong ambil video. Lagu tu malu kau burung zaman Nabi Ibrahim dicapok dalam api Namrud. Malu. Tu lagu tu. Habis. Tapi biasa dia lah sunnatullah. Allah Ta'ala nak jadi kurang orang yang mengaji agama, munasabah dengan akhir zaman. Innallaha la yaqbidul ilma bintiza' ilmi min suduril ibad. Allah Ta'ala tidak cabut ilmu daripada dada-dada hamba, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Ta'ala cabutkan ilmu dengan mematikan ulama. Ulama tu didengki, ulama tu dibenci, ulama tu senantiasa dimusuhi, ulama tu difitnah dengan bagai-bagai fitnah sehingga menaikkan kebencian manusia kepada dia. Maka adalah orang-orang yang nak balas apa-apa kejahatan kepada orang tersebut, maka mati dengan sebab musabab bagai-bagai yang dibuat oleh manusia dengan izin Allah Ta'ala juga. Sebagai hikmatnya, memang akhir zaman ni semakin hari semakin sedikit orang yang
tafaqquh fid din. Orang yang nak memahami agama Allah tu semakin sedikit. Habis. Baik. Qultu, maka aku pun kata, yakni kata tanyalah maknanya. Aku bertanya lagi kepada Simakin. Qultu li Simakin, aku tanya lagi kepada Simak, ma manhusul aqibi, apakah maknanya manhusul aqibi? Qala Simakun qalilul lahmil aqibi. Makna manhusul aqibi sedikit, qalilul lahmi sedikit daging pada tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqibi ni bukan tapak kaki belaka. Aqibi ni kena kepada khusus tapak kaki bahagian tumit. Jadi tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit daging. Tu. Baik. Kemudiannya hadis yang sikit lagi dah, hadis yang ke-10. Qala Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Absar bin Al-Qasim an Ash'atha ya'ni bin Sawarin an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah. Orang yang sama juga. Katanya Imam Tirmizi, haddatsana menceritakan kepada kami Hannad bin Sari. Hannad bin Sari qala telah berkata Hannad, haddatsana menceritakan kepada kami oleh Absar bin Al-Qasim. Absar bin Qasim. Ini tujuan kita baca nama-nama ulama begini ni supaya turunnya rahmat Allah Taala. Inda zikril ulama tanzilur rahmah. Di sisi kita menyebut ulama-ulama turun rahmat Allah Taala. Jangan kita kata apa ustaz tu baca Hannad lagi, Absar lagi, siapa tak tahu. Jangan kata siapa tak tahu. Mereka inilah sebab sampainya agama kepada kita. Mereka pun penuntut ilmu agama juga. Mereka belajar daripada guru mereka, mereka sampaikan kepada murid mereka. Murid mereka sampaikan kepada murid, sampailah kepada kita sekarang terima agama daripada ulama-ulama dengan secara sanad salasilah. Sebab tu al-isnadu minad din. Sanad dia panggil perantaian, perguruan, susu jalur kita terima agama ni ialah setengah daripada bahagian agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laman syaa qala ma syaa, nescaya orang tu boleh bercakap sekemahuan dia saja dia nak cakap apa dalam agama. Saya rasa gitu. Pada pendapat saya, pada kajian saya, pada penelitian saya, pada ilmu yang saya kaji sendiri. Boleh nyakitlah kalau tu. Orang ngaji agama tidak begitu. Orang ngaji agama qala syaikhi, qala ustazi, kata guruku, qala syaikhuna, kata guru kami, kata siapa lagi, kata ustaz kami, kata tuan guru kami. Itu orang panggil orang mengaji. Guru kami berkata, kata guru dia. Guru dia berkata guru kepada guru dia, guru pada guru pada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau di Indonesia tu dia hidup majlis memperingati ulama-ulama dia. Hingga-hingga kita orang Malaysia pun kenal ulama-ulama dia. Macam Syekhana Khalil. Itu Syekhul Masyayikh. Kalau di Indonesia ulama Madura dikenal. Haul ni maksudnya hari peringatan kewafatan dia, dibacakan kisah dia kepada orang-orang kampung, pemuda-pemuda, pelajar-pelajar talibul ilm supaya ambil ibrah, ambil pengajaran, jadikan dia sebagai idola kita, contoh kita, panutan kita. Kita di Malaysia ni tak ada itu. Hatta orang pondok pun tak buat. Tak orang pondok tak buat. Tok Kenali, siapa kenal Tok Kenali? Ada orang Kelantan sendiri tak kenal Tok Kenali. Orang Kelantan tu kalau tak kenal Tok Kenali kena cerai, tolak 3 kekelantanan dia tu. Tak layak jadi orang Kelantan. Dia ni malu. Tok Kenali ini boleh dikatakan seperti Syekhana Khalil lah kalau di Indonesia. Bapa tu semua boleh dikatakan tok-tok guru pondok yang buka pondok dalam Malaysia ni semuanya anak murid Tok Kenali lah ke? Anak murid Tok Kenali lah ke?
Muallim Haji Wahid, tuan guru Muallim Haji Wahid di Melaka, itu anak murid Tok Kenali, buka pondok. Siapa dia bukan anak murid Tok Kenali? Syekh Usman Jalaluddin Penanti di Pulau Pinang, Al-Filfilani, itu anak murid Tok Kenali. Semua pondok-pondok ni kebanyakan di Malaysia ni ialah murid Tok Kenali belaka. Tok Kenali itu boleh dikatakan syaikhana ataupun syaikhul masyayikh, guru bagi segala guru-guru yang ada di Malaysia. Tapi pondok dia ada lagi tak? Mampus wal keras. Ada. Tu lagu tu di Indonesia tak itu. Di Indonesia ni pondok tu 3 kurun, 2 kurung. Biasa 280 tahun pondok. Terkejut hanya kita. Allah, lamanya. Hidup siapa sekarang? Kita Malaysia ada. Wafat tu guru pondok, mampuslah pondok dia. Dia ni. Mangkat tu guru pondok, hancur mampus keras pondok dia. Tak ada. Habis tak ada siapa dia nak tolong tanya khabar, tak ada siapa dia nak mengekalkan tradisi ulama. Tak ada. Itu bala di Malaysia ni, sangat bala. Naik Ruwaibidah, ada PhD, ada master, monster. Cakap agama, gedung gedeng. Siaplah. Kita rakyat ni pening. Tak ada. Orang di Indonesia kebanyakannya tok-tok guru pondok ni jadi panutan dia. Kiai-kiai ni jadi panutan dia. Karena memang orang panggil tradisi ilmu, sanak bersalah-silah dijaga lagi di sana. Tetapi ada lagi ujian-ujian dia yang lain, liberal, pluralism, ni campur agama lah macam-macam. Semakin hebat agama di sana, bala pun semakin hebat juga. Asyaddul bala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innan nasa asyaddul bala al-anbiya. Sedahsyat-dahsyat manusia yang mendapat bala ialah para nabi. Summal awliya, kemudian para wali. Summal ulama, kemudian para orang-orang alim. Summal syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Ini orang-orang yang sedahsyat-dahsyat bala. Semakin hebat, semakin hebat bala. Tempat kita ni bala tak berapa nak hebat mana, kerana ulama pun tak berapa nak ada mana. Hak ada pun kita kata ini pak cik tua bukan ulama dia. Lagu tu pula. Tak kenal ulama. Dia kira hak pandai berceramah 1 minit sekali seperti seakan-akan Maharaja Lawak Mega. Itulah ulama dia. Kalau tuan guru tu baca kitab straight, kita pun tidur, ambil selimut, ambil bantal, siap dengan tilam bawa ke masjid. Dia kata ini bukan tu guru ni, tuan orang tua apa, aku tak pandai nak mengajar. Itu di Malaysia ni terbalik. Ni saya kata satu gitu dah. Di Masjid Muhammadi itu tuan guru almarhum tuan guru Datuk Haji Hasbullah, mufti negeri Kelantan. Dia ni orang ulama, baca kitab Tuhfatul Muhtaj. Orang yang mengaji dengan dia tu guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz saja mengaji kitab Tuhfah Ibnu Hajar Al-Haytami. Tak ada lah kita ada kitab tu nak baca tu kan. Bacalah pehedok lah. Dia mengajar. Orang kampung macam kita ni akak punggung balik. Akak punggung kau nak keluar masjid. Kata kenapa pak cik tak duduk dengan orang mengajar? Dia kata mufti tak pandai mengajar, jahil mufti, jahil. Siapa dia hak alim? Nanti datang ustaz muda macam saya ni, seminit sekali ni baru ulama dia ya. Nampak terbalik. Tu terbalik habis dah. Ulama ni mana tak kenal. Kita tidak memperkenalkan anak-anak muda kita ulama. Sebab tu kita di pondok kita usaha untuk buat majlis haul. Haul paling kurang 5 orang. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammad Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dan Tok Kenali, dan guru kami Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh di Gunung Kelantan. Paling kurang mudah-mudahan kita hidup secara sedikit-sedikit. Apa tu? Nak bagi kita ni kenal ulama. Ada tanam dalam hati kita, ini panutan aku, ini orang panggil warisan yang patut aku kena kekalkan. Tidak kata habis dengan dia, habis. Tak ada habis dah. Tu. Tapi taklah tempat kita. Kalau cerita ulama, orang kata ulama macam kita juga. Iyalah.
Tak ada tak serupa dengan mu, serupa belaka Nabi Muhammad serupa mu lagi mu ayat kata ni. Lagu itulah perangai Wahhabi zaman ni. Kita pun jakit dengan lagu tu juga. Kata ni. Nabi Muhammad macam kita ke? Sedap je cakap gitu. Dalam Quran kata kul innama ana basyarum mislukum. Baca ayat Quran pun sekerat dah. Kata hai Nabi Muhammad ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Nabi sendiri ayat Nabi manusia seperti kita. Tak ada pelik-pelik pun di Nabi. Allah. Qul tu bukannya Allah suruh mung kata, Allah suruh Nabi kata ke umat dia atas jalan uslub dakwah. Qul tu kata hai Nabi Muhammad, bukan qul tu hai kata hai pok dalah ke Nabi Muhammad dah. Dia ingat kau nak Tuhan suruh dia kata ke Nabi Muhammad. Tak khabar diri sungguh dia weh. Nah, qul tu kata hai Nabi Muhammad kepada manusia. Apa tu? Uslub dakwah. Biar sedekat dengan manusia. Ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kamu, tapi yuha ilai. Aku pilihan Allah, diberi wahyu kepada aku. Tak sama lah. Jangan kata sama itu jangan. Kalau kata Nabi Muhammad sama seperti kita, apa kita lalu tak jadi Nabi lagi senang. Kita jadi Nabi kan mudah. Semaya serakaat ya sehari. Nak kata ni. Tu pun suka hati nak semaya masa mana. Hak penting tidur. Lagi senang. Dah kata Nabi Muhammad supaya kita. Imam Syafi'i macam kita ke? Oh macam kita, apa mu tak buat mazhab sendiri? Ada nama mu kenal siapa ke Singapura? Usah kata siapa ke negeri Arab, orang Singapura tak kenal. Walau masuk TV, masuk reality, pemusnah ummah, pencetus ummah, pemampus ummah, telefon. Orang Indonesia tak kenal. Siapa dia? Orang Singapura, siapa dia? Piu Faiz, tak kenal. Tak kenal. Masuklah TV lagi, radio lagi, tak kenal. Imam Syafi'i ada masuk radio, TV, Facebook ada tak? Rajin add tak Facebook Imam Syafi'i. Tapi barakah siapa lah ni kita kenal. Tu nak ayat kata ulama, barakah dia. Tu. Maka bila kita sebut ulama-ulama jangan kata sia-sia. Apa duk baca haddasana jangan. Itu tandanya kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Inda zikril anbiya tanzilur rahmah, inda zikril awliya tanzilur rahmah, inda zikril ulama tanzilur rahmah. Di sisi menyebut cerita nabi-nabi, cerita para awliya, cerita para ulama, turun rahmat Allah Ta'ala. Ketenangan masuk dalam hati kita. Kalau cerita hak ulama tak tenang hati, tu masalah hati kita tu bermasalah. Bukan ulama cerita dia tu bermasalah, hati kita tu bermasalah. Bermasalah kerana kalau cerita ulama serabut weh. Kalau cerita pasal pemain bola segar dah. Ataupun kalau cerita pasal duit bisnes, segar betul mata, getar gini tangan. Minatnya. Tu tandanya hati kita bermasalah. Baik. Qala telah berkata Hannad bin Sariyyi, haddatsana mencerita kepada kami Absar bin Qasim an Asy'asa, daripada Asy'asa. Siapa Asy'asa? Yakni Ibnu Sawwarin an Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq an Jabir bin Samurah, daripada sahabat Nabi yang nama Jabir bin Samurah, anak saudara Sa'ad bin Abi Waqqas tadi juga. Sahabat yang sama. Qala telah berkata ia Jabir bin Samurah, ra'aitu telah melihat oleh aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyanin, pada bulan yang penuh purnama. Itu makna lailatin idhiyanin, pada satu malam penuh purnama. Kita kata malam 15, malam 16 dah tu ni, malam penuh purnama. Satu malam tu katanya Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian, ia Nabi itu dengan pakaian yang warna merah. Merah sini dengan makna warna keperang-perangan. Masuk belaka warna coklat, warna koko, warna merah tu sendiri, merah darah. Hamra ni luas, sama ada merah coklat, keperang-perangan, warna koko, masuk dalam hamra belaka. Tu.
Kemudian faja'altu, maka jadilah olehku anzuru ilaihi, melihat aku kepadanya, kepada Nabi, wa ilal qamari, aku tu jadi tengok ke Nabi, tengok ke bulan, tengok ke Nabi, tengok ke bulan. Itu maknanya. Bila Nabi keluar dengan pakaian yang berwarna keperang-perangan di malam penuh purnama, lalu aku jadi tengok ke Nabi, tengok ke bulan, tengok ke Nabi, tengok ke bulan. Ish. Apa ish-ishnya? Falahu indi, maka sabitlah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam indi, di sisi aku, ahsanu minal qamari, terlebih cantik daripada bulan lagi cahayanya. Tu maknanya apa? Rasulullah lebih bercahaya daripada cahaya bulan purnama tu. Tu kata siapa? Kata Jabir bin Samurah. Ini puji ke maki? Puji ke maki ni? Puji ke maki agak-agak gini? Puji. Siapa kata sahabat tak pernah puji Nabi? Ada tak sini? Nak win nafas lalu depan-depan ni, masuklah kamera sedap sikit. Nabi tak pernah, sahabat tak pernah puji Nabi. Awak mulut jebek itu kecek. Membaca hadis banyak mana Nabi tak pernah dipuji. Ini riwayat siapa? Rawahu Tabrani fi Mu'jamil Kabir, Al-Hakim wa Tirmizi, wa qala Tirmizi hasanun sahihun. Hadis ni hasan sahih. Bukan dhaif dah. Bahkan kalau hadis yang sahih Bukhari Muslim, lagi banyak lagi sahabat puji Nabi. Orang tanya kepada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, hal wajhun Nabi kasayfi, adakah wajah Nabi itu seperti pedang cahayanya tajam? La, jawab Bara' bin Azib, bal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyamsi wal qamari lailatil badri. Bahkan wajah Nabi cahayanya seperti cahaya matahari, dan cahayanya seperti cahaya bulan penuh purnama. Rawahu Muslim. Hadis tu hadis riwayat Muslim. Ashahul kitab ba'da kitabillah, sahihil Bukhari wa Muslim. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu puji ke maki tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu tu. Puji ke maki tu? Puji ke maki? Puji. Siapa kata puji Nabi ni bid'ah? Dialah amalan sunnah. Amalan sunnah takririyah. Takririyah. Sahabat puji Nabi, kadang-kadang di depan Nabi, Nabi senyum, tak kata apa. Takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada Nabi kata jangan puji aku, itu orang panggil mimbabit tawadhu'. Nabi nak menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah cerita kelebihan yang Allah Taala bagi ke dia. Ana sayyidu waladi Adam, aku ni raja bagi sekalian penghulu sekalian anak-anak Adam. Wala fakhra, tapi aku tidak berbangga. Tu. Dia wak guna hadis la taqumu, Nabi kata kama taqumul a'jami, ataupun wala la taqumu, Nabi kata kama taqumul ajim, ataupun a'jami. Adalah hadis sebut Nabi bila masuk tiba-tiba orang berdiri, Nabi kata la taqum, jangan berdiri, jangan berdiri. Kama taqumul a'jami, sebagaimana berdirinya orang panggil pembesar-pembesar orang ajam kepada raja-raja dia. Bila raja masuk ke berdiri dari sini, dia kata jangan duduk la taqum. Dia kata tengok Nabi tak bagi berdiri, tapi Hasan bin Sabit berdiri tak? Hasan bin Sabit berdiri. Dia tak cara ke Nabi ayat gitu. Dia berdiri juga. Apa? Orang kata, apa mu berdiri? Nabi kata la taqum. Dia kata dalam bentuk syair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak arah apa? Nabi senyum, tanda Nabi setuju. Nabi kata apa? Qiyami lil aziz. Kata Hasan bin Sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat yang kata duduklah, Nabi suruh duduk. Tu dah sini. Lalu katanya Hasan bin Sabit dalam bentuk syair. Hasan bin Sabit ni penyair, penyanyi kita kata. Hingga Nabi meraihkan Hasan bin Sabit, dalam masjid Nabi itu ada pentas untuk mendeklimasikan melantunkan qasaid, syair-syair. Tak kira puji Nabi ke, membangkitkan semangat orang Islam pergi perang fi sabilillah ke. Kita ada tak pentas untuk penyanyi dalam masjid? Haram. Haram lah kita, tak ada apa dah, haram. Tu kita lebih orang panggil warak daripada Nabi lagi lah kalau kira-kira lagu tu nya perangai. Dah perasan yang belaka tu. Dari ni Nabi ra'i sahabat-sahabat di kalangan penyanyi ada.
Bukan Piramli baru jadi penyanyi. Sahabat dulu ada dah penyanyi, penggubah lirik. Hasan bin Sabit penggubah lirik, penyanyi sekaligus. Spontan dia boleh puji depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak berakak pergi peperangan, spontan dia boleh keluarkan syair dalam bentuk sajak yang cantik untuk membangkitkan semangat para sahabat pergi berjuang. Sama juga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, sahabat-sahabat bangun, Nabi kata la taqum, jangan berdiri kamu kama taqumul ajami, sebagaimana berdirinya orang-orang ajam kepada raja-raja mereka. Sahabat pun duduk. Dia seorang berdiri juga. Kata duduk lah, Nabi suruh duduk tu. Dia kata apa? Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdiri aku kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya atas aku fardu. Wa tarkul fardi ma hu wa tarkul fardi, meninggalkan fardu bagi aku ni, saqimu, maknanya itu adalah satu kesakitan bagi aku. Mana gitu. Saqim, mana sakit bagi aku. Ajibtu, hairan aku, liman lahul aqlus salimu, bagi mereka yang mempunyai akal yang sejahtera, yara hadzal jamal wala yaqumu, dia melihatkan kecantikan ini, Nabi Muhammad ni cantik tetapi dia tak berdiri. Pelik sungguh aku ya. Itu. Pak Nabi marah dah, Nabi senyum. Tandanya Nabi redha. Dah Nabi kata la takum, itu mimbabit tawaddu Nabi. Nabi nak tunjuk tawadduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ginilah guru kita, ustaz kita kata kalau jumpa di tepi-tepi jalan ke gapo, jangan panggil lah ustaz. Ada ni. Jangan cium-cium tangan. Jangan panggil tuan guru. Buat macam biasa-biasa, macam ramai-ramai lah. Ustaz tu cakap gitu, guru kita kata lagu tu. Apakah kita akan buat dia macam ramai-ramai kalau jumpa tepi jalan? Jumpa tok guru tepi jalan. Dah ni. Set tangan pula, belakang bahu. Alright. Itu pula gitu. Itu bodoh nak mampus. Dok faham apa hak tok guru tu kata. Tok guru kata kalau jumpa tepi jalan, tak payahlah cium-cium tangan, tak payah panggil ustaz-ustaz lah, panggil biasa-biasa sudah, pocik-pocik apa dah. Kita pun lagu tu dah. Okey. Jumpa tepi jalan, pocik tu. Gitu. Orang ni tak reti bahasa tu panggil. Hak ustaz atau tok guru dia kata lagu tu kerana tawaduk guru dia. Tidak menafikan hak kita sebagai murid menghormati guru, tak kira tengah jalan ke, tepi jalan ke, tempat belajar ke, di mana saja ke, tak ada dikirakan hormat guru ni di tempat tertentu, tak ada. Jumpa mana pun dia guru, pas dia kata jangan, hak tu ikut dia nak tawaduk dia. Hak ni masalah aku ni murid dia. Gitu. Sama juga Hasan bin Sabit itu. Nabi kata la takum kama takumul ajami, jangan berdiri sebagaimana orang ajam diri pada raja-raja mereka. Hak tu orang-orang ajam diri kerana hormat raja. Aku bukan hormat Nabi tu raja, tapi kerana ta'ajub dengan hazal jamal, kerana ta'ajub kerana kecantikan yang ada di hadapan aku ni, katanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Sama juga ni. Jabir bin Samurah kata pada satu malam purnama, aku tengok Nabi pakai baju keperang-perangan. Faja'altu, maka jadilah olehku anzuru ilaihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilal qamari. Jadi aku ni duk tengok ke Nabi, duk tengok ke bulan purnama, duk tengok ke Nabi, duk tengok ke bulan purnama. Lalu falahu indi, maka sabitlah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam indi di sisi aku ahsanu minal qamari, terlebih cantik daripada bulan purnama lagi. Ini puji sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kemudiannya hadis yang ke-11, haddatsana Sufyan bin Waqi'in wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di situ dulu 11 lebih dah. 9 lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa
وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطان وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.